Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ni kita akan masuk kepada tajuk set bahagian 3. Kita pecahkan set kepada 4 bahagian. So hari ni set bahagian 3. Okey, apa yang kita akan belajar? Yang pertama, kita akan belajar cara nak mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Dan yang kedua, kita akan kenal apa dia set serupa dan apa dia set tidak serupa. Okey, yang pertama tadi mempermudahkan ungkapan yang melibatkan set. Kita akan tengok contoh 11 dan contoh 12 buku teks. So masing-masing boleh buka buku teks ataupun buka dan juga kertas lah kalau nak buat conteng-conteng sikit. Okey, kita terus pergi kepada contoh 11. Sebelum itu kita kena tahu tengok bahagian ni. Okey, saya nak kamu tengok bahagian ni. Ungkapan yang melibatkan set boleh dipermudahkan dengan melaksanakan 3 operasi. Yang pertama penambahan, yang kedua penolakan dan yang ketiga pendarapan. Okey, kalau kita tengok dekat contoh 11 ni, saya besarkanlah ni soalan ni. Contoh 11 ni. Okey, yang pertama penambahan kita melakukan operasi tambah dekat sini. B kita tolak. C masih lagi tolak dan D darab. Apa yang kita kena darab? Kurungan 1 darab kurungan 2. Nampak dia ada 2 kurungan. So kita akan pergi kepada contoh yang pertama iaitu A. Apa yang perlu kita buat dekat sini? Apa yang perlu kita buat? Ada 2 operasi kat sini. Operasi darab dan tambah. Jadi kita akan buat darab dulu. Okey. So kita akan buat darab dulu. 2 darab 3. Baru kita tambah set 6. 2 darab 3 kita akan dapat set 6 tambah set 6. Okey, ada berapa set 6? Ada 2. 2 set 6. Macam tu cara dia. Okey, kat sini kita boleh gunakan kaedah ganti dengan huruf X. Katakan X ini adalah set 6. Jadi bila sampai peringkat ni, maka X tambah X. So jawapan dia 2X. Ganti balik, dapatlah 2 set 6. Okey, kalau set ataupun kuasa ni memeningkan, kita ganti dengan huruf X. Okey, so B. Apa yang kita kena buat dekat B? Set 7 darab 6 tolak set 7. Okey, ni kita kena kembangkan lah. Okey, kita kena kembangkan dia ni. Set 7 darab 6, set 7 darab set 7. So, apa yang kita dapat? Set 7 darab 6. Kita tulis 6 dulu. Padam pula. Set kita tulis di belakang, jadi kita dah tulis 6 dulu. 6 darab set 7 masih operasi tolak. Set 7 darab set 7. Okey, so 6 darab set 7, kita dapat 6 darab set 7. Set 7 darab set 7 hari tu kita dah belajar. Kita akan dapat 7 balik. Okey, 6 set 7 tolak 7. Okey, C.
set 18 tolak 8. Macam mana nak buat ni? Okey, cuba kita pecahkan set 18 pecahkan set 8. 18 ni sebenarnya 9 darab 2. Tolak set 8 ni sebenarnya 4 darab 2. Okey, kemudian kita pecahkan kesemuanya sekali. Punca kuasa 9 kali set 2 tolak punca kuasa 4 kali set 2. Okey, apa yang kita perlu buat seterusnya? Kita permudahkan. Punca kuasa 9 dapat 3. Okey, 3 darab set 2 tolak punca kuasa 4, jawapan dia 2. 2 darab set 2. Okey, seterusnya apa yang kita perlu buat? Kita faktorkan. Sampai sini kita faktorkan. Bila faktorkan kita cari apa yang sama. Okey, apa yang sama adalah set 2 dengan set 2. Okey, jadi 3 tolak 2 letak dalam kurungan, set 2 kita faktorkan. Letak luar kurungan. Jadi 3 tolak 2 dapat 1. Maka jawapannya 1 set 2. Tak perlu tulis 1. Okey, so ini jawapan dia. Okey, yang seterusnya ini kurungan 1 darab kurungan 2. Tengok simbol tambah di sini, simbol tambah di sini. Jadi apa yang perlu kita buat? 6 darab 1, 6 darab 3 set 2. Kemudian 2 set 2 darab 1, 2 set 2 darab 3 set 2. Jadi kita akan jawab di sini 6 darab 1 tambah 6 darab 3 set 2. Okey, tambah 2 set 2 sebab dia cuma darab dengan 1 sahaja. Dan tambah 2 set 2 kurungan lah sebab dia kena darab. Darab 3 set 2. Okey. So yang pertama kita dapat 6. 6 darab 3 dapat 18 set 2. Okey, tambah 2 set 2. Kemudian apa akan jadi? Apa akan jadi yang kat sini? 2 darab 3 dapat 6. Tambah 6. Set 2 darab set 2 dapat 2. Okey, jadi jawapan kita tambah 18 set 2 tambah 2 set 2. Ini seolah-olah 18x tambah 2x. Maka kita dapat 20x. 20x dalam kes ni 20 set 2. Okey, tambah 6 darab 2, 12. Boleh dipermudahkan lagi. 12 ni tambah dengan 6. Maka kita dapat 18 tambah 20 set 2. Okey, ini jawapan kita. Kita sambung kepada contoh 12. Permudahkan setiap berikut dalam bentuk set B peringkat A. Dia nak permudahkan, maksudnya kita dapat set tu adalah set yang paling kecil. Sekarang ni 27. 27 tu masih lagi boleh dipermudahkan. Okey, jadi 4 darab 27 berapa kali berapa? Bersamaan dengan 9 kali
3. Okey, jadi dia sebenarnya 4 kali berapa ni? Punca kuasa 9 kita dapat 3. Jadi 4 kali 3. Punca kuasa 3 tak dapat. Jadi dia kekal sebagai set 3. Jadi 12 set 3. Ini maksud pemudahkan. Punca kuasa tadi tu daripada punca kuasa 27 kita dapat punca kuasa 3. Kita dapat punca kuasa yang kecil iaitu bentuk set. Okey, sekarang 7 darab set berapa ni? Punca kuasa berapa? Darab berapa? Dapat 2/3. Okey, kalau kamu dah mahir punca kuasa ni kamu ingat ya, 81 darab 3. Okey, so 7 kali punca kuasa 81 ialah 9. 9 kali set 3. So kita dapat 63 set 3. Dan seterusnya, ni 5 punca kuasa berapa tu? 25 kali 3. Okey, 25 punca kuasa 2 dapat 5 kali set 3. Jadi jawapan kita 25 set 3. Okey. Jadi kat sini kita akan mengenal set serupa dan set tak serupa. Okey, tengok di sini. Kalau kita tengok jawapan kita ni 12 set 3, 63 set 3, 25 set 3. Semuanya set 3, set 3, set 3. Maka kita panggil ni set serupa. Set serupa. Set serupa maksudnya set dia kalau set 3, set 3, set 3. Semua set 3. Kalau set 2, semua set 2. Okey, tapi kalau kita tengok contoh yang kedua, dia bagi kat sini. Set 3, set 3, set 6, set 3. Ada 4 sebutan ni. Ada 4 ungkapan kat sini. Sama ke semua set je? Ada satu yang tak sama. Set 6. Jadi dia tak serupa. Set tidak serupa. Kalau set serupa, semuanya kena set 3. Kat sini dia ada satu set 6. So dia adalah set tidak serupa. Okey, so itu selesai contoh 12. Contoh 11 dah, contoh 12 dah. Jadi kita akan tengok. Ini sesi interaktif ni. Saya akan bagi satu contoh. Kemudian kamu jawab satu soalan. Kemudian saya akan sambung dengan contoh yang seterusnya dan kamu akan jawab dengan jawapan yang seterusnya. Okey, so ini yang kita akan lakukan. Okey, soalan ni apa yang perlu kita buat? Tengok betul-betul. Dia ada operasi tambah. Okey, dia ada operasi tambah. Jadi kita kena faktorkanlah apa yang sama. Yang sama adalah set 5. Jadi kita faktorkan set 5. Biasalah. Kadang-kadang cikgu faktorkan kat belakang, kadang kat depan. Okey, kali ni saya tunjuk kat depan ya. Set 5 letak kat depan. Jadi apa yang ada kat dalam kurungan? Yang tinggal adalah ni tadi kita dah keluarkan letak depan. Yang tinggal adalah 3 tambah 5. Okey, jadi set 5 akan duduk kat belakang ya. 3 tambah 5 jadi 8. Jawapan dia 8 set 5. Sorry. Aduh. Okey, set 5. Ni jawapan dia. Okey, so paling lama 2 minit untuk kamu menjawab. Boleh pause ya video ni. Ini soalan dia. Okey, dah dapat jawapan? Saya akan share jawapan nanti. Saya tunjukkan nombor 2.
Okay, contoh yang kedua, apa yang perlu kita buat? Set 6 di luar kurungan, dalam kurungan ada 3, set 6 tolak 5, set 6. Apa yang perlu kita buat dekat sini? Kita darabkan set 6 ni ke dalam kedua-dua sebutan. Sini darab kat sini, darab juga dekat sini. So kita dapat 3 set 6 darab set 6 tolak 5 set 6 darab set 6. So sebenarnya dia adalah 3 darab 6 tolak 5 darab 6. Cantik pula. Okay, kenapa kita dapat macam ni? Ingat balik, set 6 darab set 6 kita dapat 6. Set 6 darab set 6 dapat 6. Okay, so simple saja yang ni. 3 darab 6, 18. Tolak 5 darab 6, 30. Tekan kalkulator, kita akan dapat negatif 12. Okay. So, untuk contoh ni, saya nak kamu jawab soalan ini. Okay. Paling lama 2 minit, cuba jawab, pauskan video ni. Okay, jadi saya cuma bagi jawapan saja. Jawapan dia yang pertama ni. (12 set 5). Okey. Soalan kamu yang kedua tadi, jawapan dia apa? Empat set 5 tambah 25. Okey, kat sini saya nak nyatakan bahawa selain daripada guna kaedah pemfaktoran, kita juga boleh guna kaedah mudah. Apa yang dimaksudkan dengan kaedah mudah? Kita pergi balik. So, saya akan gunakan warna biru pula. Kaedah mudah. Kita anggap X sama dengan set 5. Okey, jadi kat sini 3X tambah 5 X sama dengan 8X. Okey, 8X ni kita masukkan semula X tu 8 set 5. Jawapannya sama. Okey, untuk soalan yang kedua pun sama. Kaedah mudah. Okey, X kita apa kat sini? X kita adalah set 6. Okey, jadi X darab 3X tolak 5X sama dengan 3X kuasa 2 tolak 5X kuasa 2.
Okey, sebutan dia sama. So, negatif 2x kuasa 2. 3 tolak 5 dapat negatif 2. Masukkan balik. X tu apa? Negatif 2 set 6 kuasa 2. So, kita boleh potong. Kita dapat negatif 12. Negatif 2 kali 6 dapat negatif 12. Masih lagi sama. Okey, jadi kamu boleh gunakan kaedah mudah juga untuk soalan yang tadi. Sekarang, okey, saya nak kamu kira pantas ya. Jawab soalan di bawah secara mencongak. Congak saja ni, rasanya 1 minit boleh jawab. Bila saya dah tunjuk kaedah mudah tadi, sebenarnya kamu dah boleh congak, dah boleh jawab macam 1 tambah 1 je. 3 set 10 tambah 5 set 10, 6 set 11, tolak set 11, 13 set 13, tolak 2. Okey ya, yang C 13 set 13, tolak 2 set 13. Okey, ini jawapan dia. Sebenarnya A tu 3 tambah 5 dapat 8. Okey, B 6 tolak 1. Jadi kita dapat 5 set 11. Dan C 13 tolak 2, kita dapat 11 set 13. Senang kan? Okey, so sekarang set serupa dan set tidak serupa. Kita tengok contoh 13 buku teks. Okey, sebenarnya apabila dia minta kita tentukan set serupa atau set tak serupa, kita kena permudahkan punca kuasa yang dia bagi kita. Jadi yang pertama, 4 punca kuasa 12 ya. Maksudnya punca kuasa 12 tu kita permudahkan dia. Berapa kali berapa tu? 4 kali 3. Okey, so dapat 4 darab dengan 2 set 3. Okey, so kita dapat 8 set 3. Okey, yang kedua, 5 darab 9 kali 2. Jadi punca kuasa 9 adalah 3, 5 darab 3 set 2. Kat sini pun dah nampak kan? 15 set 2, nampak? Sudah boleh agak dah ni serupa atau tidak. Yang ketiga, 5 punca kuasa 2 kali 3. Boleh pemudahkan tak 2 dengan 3 ni? Punca kuasa 2 tak boleh, punca kuasa 3 pun tak boleh. Jadi kekal 5 set 6. Okey, yang pertama ni set 3, yang ini set 2, yang ni set 6. Jadi dia mempunyai nombor tak nisbah yang sama tidak mempunyai. Okey, set dia tak sama, jadi set tidak serupa. Okey, so selesailah rasanya apa yang kita perlu pelajari. Okey, set serupa dan set tidak serupa. Okey, jadi kita tengok balik. Yang pertama tadi kita dah belajar permudahkan, iaitu tambah, tolak dan darab. Dan yang kedua kita dah belajar apa dia set serupa, apa dia set tidak serupa. So selesai ya untuk hari ini dan saya akan bagi soalan untuk kamu jawab. Okey, Assalamualaikum.